Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa haqiqatun nafsiyati hiya al-halul wajibatu lizzati ma damat izzatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Artinya, bermula sebenar-benar hakikat sifat nafsiyah itu, iaitu hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana, yakni zat Allah Ta'ala itu tiada dengan satu kerana dan tiada dengan satu sebab, bukannya kerana apa ada ia zat itu dan sebab apa ada ia zat itu. Inilah yang ada sendirinya, tiada ia diadakan oleh yang lain, kerana tiada yang lainnya daripadanya, dia sahaja yang ada. Seperti sabda Nabi SAW. InsyaAllah kita nak sambung ni, nak mula basuh istilah yang biasa disebut dalam kita mengaji babak akidah, khususnya mengikut Asy'ariyah Maturidiyah ni. Atas nama sifat 20 atau tertib kita dah jumpa pun tadi, disebut wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsih, wahdaniyah. Akad disebut gitu. Mula nak bicara mengenai wujud lah. Di atas pembahagian kita biasa belajar, wujud ni atau istilahnya dipanggil sifat nafsiyah. Qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsih, wahdaniyah. Yang tu dipanggil salbiyah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang tu dipanggil ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu ahyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Yang tu dipanggil ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Jumpa satu-satu nanti antara tertib. Tengok satu dulu lah, wujud. Baik, apa dia wujud ni? Atas nama takrif ada lah. Dan bila sebut ada ni, ada apa? Tak dikatakan ada sesuatu, mesti ada tu adalah ada zat sesuatu. Ambil faham saja dulu. Pasal yang tu yang dia sebut, yang ni lah dipanggil nafsiyah. Inilah dipanggil nafsiyah. Khasnya kalau nak sebut nafsiyah tu ke Allah Ta'ala, kata wujud, Masya Allah. Memang wujud tu mestilah wujud zat Allah Ta'ala. Tentulah zat Allah Ta'ala yang qidam. Dan kenapa kata wujud dan menunjukkan nafsiyah oleh dia? Pasal memang menunjukkan sabitnya zat Allah Ta'ala. Dan zat itu yang memang sedia, yang qidam dengan segala sifat kesempurnaan pada dia. Asal nak ambil sebut ke wujud dulu. Kaedah nak sebut ialah tak dikatakan wujud, melainkan wujud tu mesti menunjukkan ain maujud. Itu mesti faham. Tak dikatakan wujud, melainkan maksud wujud tu adalah ain maujud. Istilah kena ambil sikit. Kalau bahasa lain, ke bahasa Melayu terjemah, tak dikatalah ada sesuatu, melainkan maksud ada sesuatu tu adalah zat sesuatu. Tu cara zat tu. Maksud zat sesuatu apa? Diri perkara sesuatu yang kita dah sebut tu lah, ada tak ada. Contoh mudah, diri kita lah, tanya diri kita, kita ada tak? Ada apa? Ada zat kita, ada ain diri kita. Diri kita ni kalau kata ada tu ada zat kita. Zat tu batang tubuh kita lah. Itulah istilahnya zat kita. Kalau zat Allah Ta'ala, ke Allah Ta'ala ni oleh kerana dia khilaf daripada kita, tak dikata batang tubuh Allah Ta'ala. Gilanya bahasa tu. Tapi
Atau istilah yang dipakai bila kata wujud, tentulah wujud apa? Wujud zat Allah Ta'ala. Yang tu istilah ulama, wujudu syai'in ainuhu, adanya sesuatu adalah ain sesuatu. Wujud sesuatu adalah zat syai'. Wujudu syai' adalah zat syai'. Contoh mudah kalau agak rasa beban tu, masjid ni ada? Ada apa? Ada masjid ni lah. Nak ada apa lagi? Boleh, faham? Jadi ada masjid tu ada zat masjid, ada ain masjid. Ambil lah bahasa sikit, zat, ain. Kamu nama siapa? Nizam. Oh, Nizam. Nizam tu nama. Nizam ni ada ke sini? Ada apa? Ada zat Nizam ni lah. Ada ain Nizam lah. Tu kefiat perincian dia tu. Oh. Berbidi tu like ni kosong tu. Kita ambil benda-benda mudah ya. Bagi pasal yang tu pun kadang ada orang yang bila tak bisa belajar, pada dia beban lah. Lah beban apa? Benda mudah je. Bila saya mudah tunjuk botol je senang kan. Keramat betul ni. Keramat botol ni. Macam saya ada air, air mana dalam botol? Botol apa? Air gau contoh kan. Ialah air gau tu apa? Muslim produk. Air gau. Ada air gau? Ada? Ada air gau tu apa? Ada ain air gau, zat air gau. Cuma air gau tu air tu lah. Yang ni botol dia mengandungi air tersebut. Tu yang dia panggil air gau. Kalau dia orang tu muskil lah, gau-gau ni apa dia? Gau-gau ni Allah Akbar, nama lah. Macam spritzer ni gau, G-A-U, gau kan. Pasal apa nama tu? Cerita lain lah. Yang tu lawak sikit lah sambil tu kan. Ni pirin. Ada kanggau ada pirin tak? Ada? Ada apa? Pirin tu lah kan. Ada ain pirin tu, zat pirin tu. Saya setuju lah. Boleh, mudah itu je. Jadi kita kata Allah ada. Ada apa? Ada zat Allah, ada ain Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu, diri dia. Pasal tak disebut nama sesuatu, satu, tak dikatakan wujud sesuatu, melainkan maksud daripada nama sesuatu, isim sesuatu, ataupun wujud sesuatu, mesti maksud dia adalah zat sesuatu ataupun ain sesuatu. Boleh fahamnya? Kalau nama siapa? Nama siapa popular dalam ni Malaysia? Atuk. Atuk kan? Atuk tu nama gelaran. Ada ke Atuk ni? Ada. Ada apa? Ada atuk ke? Ada zat Atuk tu. Ambil istilah kita. Ada zat Atuk tu, ada ain Atuk tu. Kalau dengan makhluk ni kita tak salah sebut ada batang tubuh atuk tu. Tapi asal bahasa ada atuk tu, maksudnya ada zat atuk tu, ada ain atuk tu. Kalau atas dia orang ada orangnya. Itulah. Boleh. Tambah atuk tu kita buat nama dia. Nama mesti ada Sama. zat yang bernama dengan nama tu. Kalau sebut sifat, atuk ni apa? Perdana Menteri tertua di dunia. Perdana Menteri yang jadi kali kedua Perdana Menteri. Pilih nama atuk tu. Contoh kan. Jadi itu apa tu? Sifat atuk tu mesti akan ada zat yang akan dirujuk. Jadi nama akan ada zat yang akan dirujuk. Sifat akan ada zat yang akan dirujuk. Ni kita cerita apa ni? Wujud sesuatu mesti ada zat yang akan dirujuk. Wujudu syai'in ainuhu. Itu matan jauharah tu. Wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al fardu hadis indana la yungkaru. Apa lagi habis ni? Baru mula. Baru 4 bait. Satu musik dia orang ada apa? 4 bait nak lawan dengan 4000 bait, mana maunya ulama kita, masya-Allah, laut ilmu. Baik, jadi kalau kita sebut Allah Ta'ala ni wujud. Wujud apa? Tak ada. Ambil bahasa tu. Wujud apa? Ain dia.
Cuma zat Allah Ta'ala macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa banding. Pasal apa? Dia khilaf kita. Bila khilaf kita, itu yang kita dah belajar lepas, tak ada refer balik dalam belakang. Ma tasawwara bi balik wallahu ta'ala ala khilafi zalik. Apa yang tertambah, tergambar, terfikir, terbayang, terimajinasi dalam fikiran kamu salah dalam penjalahi dan macam tu. Pasal pada khilaf yang kita boleh tengok ni, semua makhluk. Zat, sifat, af'al, azhar ni tengok makhluk. Mana boleh kita tengok khalik makhluk? Tapi kita boleh kenal khalik makhluk. Dia sebut, sekarang nak sebut ni kenal mana? Sabit wujud dia. Sabit wujud apa? Sabit apa wujud dia? Sabit zat dia, sabit ain dia. Baik. Atas nama sifat wujud ni dipanggil sifat nafsiyah. Ambil bahasa sikit. Pasal apa panggil nafsiyah? Pasal nafsiyah ni dasar daripada perkataan nafsun. Apa tu nafsun? Diri. Biasa dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak bisa jumpa langsung kan. Setiap nafs, setiap diri. Jadi dipanggil sifat wujud ni sifat diri. Dinisbahkan pada diri. Siapa? Kerana bila sifat wujud, yang dimaksudkan adalah diri zat yang wujud. Ain zat mawujud. Ya. Satu dipanggil nafsiyah. Wujud atas nama dipanggil sifat nafsiyah. Boleh faham nafsiyah tu boleh? Diri. Apa saya nafs diri. Nafsiyah sifat yang menunjukkan zat diri. Itu nafsiyah. Nafsi diri, nafsiyah nisbah pada diri, maksudnya sifat yang menunjukkan zat diri. Jadi kalau kata wujud, sifat nafsiyah, wujud adalah sifat yang menunjukkan diri zat, ain zat, zat diri, ain diri, empunya diri. Yang tu yang tak mengaji tanya, saya sebut ulang kali itu, kata ulama idza taqarrara man idza takarrara taqarrara. Dia diulang dia akan kemas sebut. Satu kita disuruh sebut Quran la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu laju tu la ilaha illallah. Hadir kan apa yang kita belajar? Jadi la ilah melainkan Allah. Nak tauhidkan Allah saja ilah, makhluk tak ada ilah. La ilaha illallah. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali, melainkan Allah juga bersifat ilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul nafi tu. Makhluk tak ada sifat ilah sama sekali, Allah juga bersifat ilah. Zat dia, sifat dia, fa'al dia, milik dia. La ilaha illallah. Lagi ulang, takarrara. Ulang, kemas. Lagi ulang, kemas. Sampai kemas mana? Allah apa? Allah ilah, Allah Tuhan, Allah bagi ada aku, Allah ada. Dia adakan aku, ulang sampai hidup tu. Hidup apa? Hidup ni Allah ni wujud. Aku ni dia wujud dengan aku. Sampai tenggelam wujud itu siapa? Terlalu zahir yang wujud Allah Ta'ala. Allah pergi jadi aku, Allah hidup dengan aku, Allah pergi melihat aku, Allah. Kita belum gila lagi macam tu, belum lagi. Untuk gila tu yang kata orang nak gila macam tu kena gila-gila. Sikitlah istilah sikit. Baik, kalau gitu sifat nafsiyah ni apa? Bermula sebenar-benar hakikat sifat nafsiyah itu iaitu hal. Ni satu lagi definisi lah disebut. Nafsiyah ni satu hal, maksudnya satu keadaan yang wajib bagi zat selama ada zat itu. Selagi zat yang kita duk bicara tu ada, maka kita kata ada lah. Jadi ada tu apa? Dia hal yang mesti ada pada satu zat, satu ain yang memang ada. Selagi ain tu duk ada, maka kita katalah ada. Itu je. Jadi dia satu nama, atas disebut ni, dia satu hal yang mesti disebut bagi setiap sesuatu yang ada. Selagi dia duk ada, maka kita katalah ada. Kalau tak ada,
ada lah. Tak ada bahasa Arab apa? Adam. Tak wujud. Kenapa siapa tak wujud? Tak wujud apa? Tak wujud zat yang kita duk bicara kata dia tak ada tu. Bisa tengok iklan apa cik semua bisa tengok. Ada saya tu sekali dia iklan macam ni. Ni ada? Tak ada. Tak bisa tengok sudah. Saja saya buat lawak-lawak bodoh budak-budak ke budak-budakkan sikit tu lah. Tapi ada apa? Kenapa dibahasakan ada dan tak ada? Ada apa? Ada ain zat. Ada ain zat. Tak ada apa? Tak ada ain zat tu. Itu je. Jadi dialah hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu. Cuma bahasa dia bahasa klasik itu. Ini yang bila ada orang tak ada, apa ni susah kalau orang nak faham. Susah apa? Kau tak reti, kau tak ada susah. Orang buta tak nampak matahari, dia kata apa? Gelap matahari, kau kata terang, aku tak nampak apa pun. Nah, kau buta. Tu ada orang kata susah baca kitab Jawi tak faham. Ya, kau tak faham, aku faham. Ulama-ulama kita senang je faham, tak ada masalah pun dia. Dah dia tak faham, dia buta, dia kata matahari tak ada. Jangan. Dia makan orang masak sedap-sedap, komplit tak sedap. Yang ni tak cukup, yang tu tak cukup. Orang masak apa ni? Nasi apa ni? Nasi dagang. Nasi dagang. Itu buat gulai apa? Gulai Nepal. Kari Nepal. Kari Nepal. Oh, ada kari Nepal lah. Orang lain masak sedap, makan sedap kan? Yang kau macam mana rasa? Tak rasa apa-apa pun. Bukan masalah rasa tu, lidah kau tu. Mokok tak? Mokok kuat. Berapa kotak habis hari ni? 10. Padahlah mampus cepat. Saja usik itu sikit. Siapa mokok nasib baik dah kena. Berhenti-berhenti lah tu. Itunya. Apa cerita tu? Nak cerita kata jangan salahkan sesuatu yang kita tak dapat disebabkan kita tak ada keupayaan nak mendapat dia. Itu lah masalah. Jadi asal nak cerita susah-susah. Bukan susah. Dengar hati-hati, pelan-pelan ambil faham elok-elok lah. Ngaji pun baru 2-3 hari. Itu dah kata susah. Memanglah macam tu kan. Masak pun tak biasa masak nasi rasa susah. Basuh kain tu, mesti basuh. Basuh. Mesti basuh rosak. Dah lama tak basuh, mesti basuh rosak. Macam mana rupa? Ngeluh. Bila abang nak beli basuh kain? Bila abang nak beli mesin basuh? Bila nak ambil mesin basuh baru? Pasal apa? Dah biasa senang. Tapi kalau orang dulu macam ni, anak 15 manual aja. Pagi bersalin, petang basuh kain, selamba je. Gincah dengan ayah pun tak ada masalah pun. Esok cucuk sawit tu, cop sawit, buat anaknya gendong lagi, bagi susu lagi, cucuk sawit tu, cop sawit tu, tebu je tu, angkut atas lori lagi, baru beranak semalam. Pasal apa? Alah bisa, tegar biasa. Ini tak ada bersalin apa pun, baru muntah. Abang tak ada nasihat lah. Saja apa saya nak sebut ni, macam mana boleh sebut situ ha? Cerita apa ha? Cerita apa pun masuk itu? Susah nak faham tu. Alah, baru je menghadap bagu pegang kitab Jawi. Susah lah. Orang dah gomel kitab Jawi 10 tahun. Saja susah. Jadi bukan susah, tak pernah jumpa. Kopek bawang pun tak biasa kopek bawang, teriak hari-hari kan. Orang kopek bawang berguni-guni, tak ada benda. Kami menguak kan. Ada buka mata spek, tak ada lah. Cabai pun bawa potong 3-5 buat cabai je, rendam, gunting-gunting. Acuk. Orang duk cabai 10 guni tu. Tak ada apa-apa pun. Baru pegang cabai 2-3 biji. Macam mana? Tak heran lah. Macam mana dia orang pegang? Tak panas tangan ke? Aku bawa 5 biji cabai. Panas sampai 2 hari tak hilang lagi ni. Saja saya nak cerita. Biasalah susah sikit bahasa kitab. Ayat mujuk tu. Ayat mujuk tu. Saya ngaji pondok tu terus mujuk kita dengar.
Dia cerita tu, kita dah lama lah kan. Ada budak-budak baru keluar ayat-ayat cerita tu. Ayat mujuk tu. Dia tahu. Gelak je lah kita. Kita pun dulu macam tu. Kita dah lama tak apalah. Tapi mula-mula dulu sebelum dengar ayat-ayat macam tu, rasa nak lari pada rumah. Nak lari pada pondok tu, kan? Susah. Tapi saya tak adalah niat lari tu. Tapi ada orang macam tu. Susah ni. Quran tak hati baca. Quran Arab lagi. Kita Arab. Lari tu. Memang ada yang lari pun. Ni boleh istiqamah sikit, tunggu. Kayak pepatah Arab kata dia, man qara'al baba walajja. Siapa yang ketuk pintu? Man qara'al bab, dah ketuk pintu bagus dah. Tuan rumah kerana ada tak buka pintu segera tau. Nak buat apa lagi? Ketuk pintu lagi. Tok. Man qara'al baba walajja. Beradab. Tunggu sat. Tunggu sampai waktu lagi dia datang, dia memang ada. Semua cepat lambat tu nanti dah sat. Kita tunggu, ketuk lagi. Tok. Walajja, tunggu sekejap. Awalnya apa jadi? Walija. Dia boleh masuk. Ngaji Syekh Ibn Hajar macam mana? 40 tahun ngaji tak pandai apa. Lari. Tak pandai apa, sesuai mana tak pandai tu jangan tanya saya lah. Ngaji kerana Tok Guru disebut cerita ringkas tu kan. Apa? Lari tempat pengajian. Apa? Dia duduk dalam gua merenung hal diri dia. Macam mana aku ngaji tak dapat ni? Duduk gua ni banyak batu kapur pun ada gua. Batu granit jangan ada gua pun pecah-pecah batu. Tindih kecil lah. Kalau gua sur, gua no sikit-sikit lah. Sampai gua Hira tu. Kalau gua batu kapur, lam. Ni masuk gua batu kapur. Gua batu kapur mana yang tanya saya? Waktu bila gua tu ke bawah ni apa ada? Selalunya ada stalactite, stalagmite. Kan? Stalactite, stalagmite. Ada setengah kata duduk atas batu. Cuba riwayat macam-macam, cerita tu sah tak sah tu hal lah, tapi nak bagi motivasi ni. Ayat mujuk. Itu atas batu. Batu tu kalau memang dia batu kapur turun, dia punya stalactite, stalagmite tu lama-lama bercantum tu. 2-3 hari ke. Silap 20-30 tahun tu. Ada yang bertemu dah pun. Bila bertemu, terus turun air lama tebal. Ni cerita apa? Cerita batu dia turun atas batu. Yang ni bukan batu tu, batu putih. Batu sebelum jadi stalagmite daripada bawah tu, naik atas tu, dia akan melekok dulu. Yang turun bukan sebaldi, titik je pun. Apa jadi? Melekok batu tu. Andai katalah ada payung air atas, ada air menitis, titik dia turun. Biar ke kena berhentikan? Kenapa? Alah setitik je pun. Setitik je tak apa. Biar setahun berlubang ni reput habis kapet. Itu namanya apa? Tu air setitik. Waktu ilmu ni walaupun hari-hari setitik kesan nak agak hati. InsyaAllah. Itu setitik weh. Kalau hari-hari sebaldi, syarat dia istiqamah. Tu paling masuk. Kalau sebaldi pun seminggu je tak berlubang, kering. Yang penting apa? Istiqamah. Zikir pun sama, istiqamah. Ngaji pun sama, ngapal Quran pun sama. Orang putih sampai dia keluar pepatah, learn a word a day. A word je a day. Macam mana? Setahun dah 300, 10 tahun 3,000. Wow, 30 tahun. Macam mana vocabularies dia? Melaut. Tapi yang susah tu apa? Istiqamah. Minta ya Allah wakilah kami istiqamah ni. Tujuan nak cerita apa? Susah sikit tu.
hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Boleh faham tak? Tak boleh amat baca dia elok, amati dia boleh faham. Lagi tak habis tu. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi dia tambah kita nak bicara ni, kita bicara wujud Allah Ta'ala ya. Jadi wujud ni satu hal yang kita sabitkan, memang sabit zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala memang sabit ada pula. Satu memang wujud Allah Ta'ala. Pula tu adanya Allah Ta'ala ni, ada dia yang tiada dikeranakan oleh satu kerana. Itulah wujud nafsiyah. Wujud Allah Ta'ala atas nama nafsiyah tu, inilah maksud dia. Kalau kita, wujud kita dikeranakan oleh satu kerana. Wujud yang tiada dikeranakan oleh satu kerana, just one and only, zat Allah. Itu yang kata wahdatul wujud. Zat Allah ya, yang semata-mata ada, mutlak ada, sedia ada, kekal ada. Ada dia pun khilaf daripada adanya kita, dan ada dia yang ghaira mu'allalatin mi'allatin, yang tidak dikeranakan oleh satu kerana. Baik, apa maksud tiada dikeranakan oleh satu kerana? Yang ni kalau tak faham, nak ditolong syarah kita. Zat Allah Ta'ala itu, adanya dia ni tiada dengan satu kerana. Tak faham lagi, tiada satu kerana. Maksudnya apa kerana-kerana ni? Sabab lah. Ada Allah Ta'ala ni bukan disebabkan oleh satu sabab, oleh mana-mana sabab. Bahkan bukan ada sabab, memang dia ada. Itu yang pertama sekali intikad wujud Allah Ta'ala ni. Wujud apa? Wujud yang kidam, wujud yang sedia. Huwal awal. Awal yang mana dia sedia ada, wajib ada. Bukan dia ada awal, maksudnya dia mula-mula ada, yang sebelum ni tak ada. Oh, jangan salah faham macam tu. Huwal awal, he is the awal without beginning. Macam tu kan bahasa orang putih dia. He is akhir, he is akhir. Huwal awal wal akhir, dia lah akhir. Huwal, he is the akhir, but without ending. Bukan akhir, last kali dia lah. Oi. Tu jaga, jangan faham ayat Quran harfiah. Satu ulama kita tak ambil perkataan awal dan akhir tu cerita dalam ilmu tauhid. Takut faham awal ni dia lah awal sekali. Mula-mula tak ada dia lah awal sekali. Takut faham itu, takut faham itu. Dah ada Wahabi faham macam tu. Pasal ada Wahabi dia baca kitab 70, kata dia Allah Ta'ala tak ada awal. Dia boleh kata Allah Ta'ala tak ada awal ni. Sifat 20 apa dia? Bercanggah dengan ayat Quran. Allah Ta'ala kata huwal awwal wal akhir. Kitab sifat 20 kata Allah Ta'ala tak ada awal, tak ada akhir. Bercanggah dengan ayat Quran. Bodohnya Wahabi ni. Ada Wahabi ni tu? Ada. Saya simpan rekod dia. Tak ada, saya tunjuk. Kalau dia kata mana? Kalau aku tunjuk, aku kata apa? Masyhur ustaz tu. Ustaz Wahabi lah. Masyhur. Dia kata gitu. Bodoh sama gila macam tu. Dia evidence macam tu kena simpan. Cakap besar esok macam mana? Berapa juta nak bagi aku kalau aku tunjuk? Mana? Nantilah kau setuju tak setuju. Buat perjanjian, bukti stand. Panggil. Nampak? Saksi. Kau longgok aku 1 juta kat aku tunjuk. Dan kalau kata macam ni, yang ni lah Wahabi sesat. Kau nak kata apa? Kau kena ikut aku. Kau tak bagi 1 juta pun macam ni lah. Kau tobat je lah daripada Wahabi dengan aku. Ubuk itu senang. Memang. Tak boleh. Itu sebaran lagi. Tak syarah tu. Jadi awal. Astagfirullah. Itulah maksud tiada dikeranakan oleh satu kerana. Tiada disebabkan oleh satu sebab. Allah Ta'ala, dialah yang jadi penyebab di atas sekalian sebab. Dia yang musabbibul asbab. Itu bahasa Melayu kita lah kan. Makhluk ni ada sabab, musabab. Allah musabbibul asbab. Itu dia pakai. Jadi Allah bukan dikeranakan oleh satu kerana. Itulah. Baik. Tiada dengan satu kerana dan tiada dengan satu sebab. Kerana dan sebab mana samalah sini. Bukannya kerana apa ada ia zat itu. Allah Ta'ala zat dia kerana apa? Ada zat dia lah. Bukan cerita kerana apa zat dia. Dah memang ada, dia sedia ada. Dia memang ada. Mana mungkin dia tak ada? Pasal adanya kita tu mendalilkan ada dia yang mengadakan kita. Pasal berubahnya kita dan sekalian makhluk ni menunjukkan
ada yang mengubah dan ada yang mengubah tu mesti sabit zat yang mengubah kita. Tu kesimpulan tu yang kita belajar tu. Dan begitu juga kata dia, bukan kata kerana sebab apa ada ia zat itu. Bukan kerana apa ada zat itu, sebab apa ada zat itu. Tak, Allah zat dia memang ada, sedia ada. Bukan dikerana oleh satu kerana, bukan disebabkan oleh satu sebab. Baik. Inilah yang ada sendirinya. Baik. Inilah maksud Allah Ta'ala ada sendiri. Ambil bahasa satu lagi. Apa maksud ada sendiri? Ada sendiri dirinya. Apa maksud ada sendiri? Sedia ada. Tu bahasa lain. Bahasa ulama pakai qadim, kidam. Bila dia bersifat kidam, maka dia ialah zat yang qadim. Tu bahasa sikit. Apa beza qadim kidam? Kidam ni sifat, zat yang bersifat kidam tentulah nama dia Tuhan yang qadim. Yang tu ngaji lama sikit baru nak boleh faham tu. Kalau boleh catat dia dulu. Pandai sikit nanti boleh berakai sikit kaedah bahasa Arab, boleh telan tu. Boleh. InsyaAllah boleh telan. Orang yang berilmu, bila dia ada ilmu, maka orang yang berilmu tu dinamakan dia alim. Pandai lah tu. Pandai lah tu. Ada ke tu namanya. Bahasa apa tak saya sebut ni. Tak bunyi perak tu. Tu bunyi Negeri Sembilan. Ni pasal apa bunyi Negeri Sembilan pula? Pasal pernah duduk Negeri Sembilan tu. Itulah gaya cakapnya. Itulah gaya cakapnya. Ada bunyi Negeri Sembilan ke? Ada orang. Okey. Ada orang kali pertama dia mendengar saya punya ngajar, saya bercakap macam tu, tadi ustaz ni macam Negeri Sembilan aja. Yelah pernah duduk Negeri Sembilan. Bolehlah sikit-sikit. Tapi cakap lebih-lebih lagi, letak hati lagi, cakap Melayu asyik. Okey. Perak, cakap Perak Hilio ni memang awak mengaji dengan Tok Guru Hilio Perak. Orang Raja Ghazali tu orang pasir panjang laut. Tu gambar dia ada tu. Rupa dia dengan rupa Tok Guru dia serupa, hampir serupa. Haji Abdul Rahman Merabuk tu dengan Tuan Raja Ghazali, tengok rupa tu. Tak rupa kan, serupa kan. Serupa sebiji. Macam anak dia. Macam kembar. Macam seiras, tengok rupa. Dia orang pasir panjang laut. Maksudnya orang Hilio Perak betul lah. Tu saya dapat bahasa Perak ni, dapatkan dia. Atir. Dapat bahasa dengan dia. Komen, mikir. Dapat bahasa dengan dia. Lepas ngaji kat Hilio Perak, ngaji Hulu Perak. Tu yang tak tu dia. Dapat bahasa Hulu pula. Tu dia orang kata ustaz ni orang mana ni? Beranak siapa? Bunyi Penang pula. Mengkalau bunyi Kedah Hulu punya. Campur gitulah. Okay, itu main bahasa sikit. Sorry. Lari fokus sikit. Apa cerita bahasa ni? Sendiri dirinya. Saya ngaji dulu, ustaz yang ngajar tu orang Negeri Sembilan lah. Tapi masa tu saya duduk Kuala Lumpur. Dia orang panggil ustaz Negeri Sembilan ngajar kat Kuala Lumpur, ngajar orang Negeri Sembilan panggil. Nama dia orang panggil, meninggal lama dah, Lobai Soman. Nama dia Osman, panggil Lobai Soman. Lobai Soman cakap Negeri Sembilan lah. Tapi saya tak lama mengaji dengan dia. Masa tu zaman budak-budak lagi, zaman saya duduk sekolah rendah, masuk sekolah menengah ngaji dia, Lobai Soman. Dia yang saya dengar sendiri dirinya. Allah Ta'ala ni ada sendirinya. Allah Ta'ala ada sendiri dirinya. Nak menunjukkan kata dia ada tu memang tanpa ada siapa yang mengada, tiada dikerana oleh satu kerana, yang memang sedia ada, tentu ada, wajib ada, pasti ada, sedia ada. Kalau ada dengan sendirinya, takut-takut salah faham. Kalau kita tengok kitab yang sekarang, antara sekarang Haji Cik yang tu memang pernah dengar dengan ajaran, dia tak bagi kata Allah Ta'ala ni ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Tak, bukan Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, bukan ada dengan sendirinya. Adakan diri. Kalau ada dengan sendirinya, dia yang mengadakan diri dia. Subhanallah. Faham macam tu bahaya. Kalau tak faham macam tu tak apa, tapi takut salah faham. Macam tu kena bagi perkataan elok-elok yang sepatutnya nak kena jaga tu, yang ulama kita dibubuh bahasa tambahan untuk bagi mantapkan faham tu.
Satu kalau kita duk faham Allah Ta'ala ada sendirinya, duk faham macam pelik maksud ada sendiri ni Allah Ta'ala memang ada, pasti ada, tentu ada. Kita yang asal tak ada. Allah mana nak boleh persoal macam mana dia ada. Asal memang dia ada yang tiada dikeranakan oleh satu kerana. Ulama dah hurai dah. Ada dia tiada dikeranakan oleh satu kerana. Tiada ia diadakan oleh yang lain. Jadi antaranya bukan dia adakan dia dengan satu sebab atau kerana kekeranaan yang menyebabkan wujud dia, ataupun dia yang wujudkan dia, lagi mustahil, subhanallah. Ataupun ada satu lain yang mengadakan dia, lagi lah tak mungkin. Pasal apa? Kerana tiada yang lainnya daripadanya. Kerana mana ada yang lain melainkan yang memang ada, sedia ada dia. Mana ada yang lain nak mengadakan dia. Kalau mengadakan yang lain, yang ada yang mengadakan dia, dia bukan Tuhan lah yang mengadakan dia. Itulah Tuhan kan dah boleh jadi daur tasasul, merepet-repet punya fahaman. Satu mesti faham Allah sedia wujud, kidam. Siap. Satu ulama bagi sekuens berfikir tu mula-mula wujud, dan wujud besar sekali, sedia wujud yang tiada dikeranakan oleh satu kerana. Satu mengikut sekuens berfikir ni, selepas habis wujud, lepas tu kidam. Dianya sahaja yang ada. Memang dia saja yang ada. Atas saya dah syarah sekali lalu tadi, wahdatul wujud, memang Allah saja yang memang wujud. Yang tu yang sabda Nabi SAW. Ni yang kata wahdatul wujud. Ni ambil faham wahdatul wujud. Apa dia? Kana Allahu wahdahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Syai'un tu isim bagi yakun muakhar. Artinya lam yakun syai'un ma'ahu. Lam yakun ma'ahu syai'un. Macam itu syai'un. Terjemahnya, dan telah ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang telah ada. Pasal dia bukan baru ada, dia telah ada. Bahkan telah ada tu dengan mana sabit ada dan sentiasa ada. Pasal kana ni bahasa Arab, kana kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, apa makna fi'il madhi? Madalla ala madha wa qada. Benda yang telah berlalu dan lepas. Allah Ta'ala telah ada. Faham telah ada, mungkin ada zaman yang telah ada. Yang tu bukan nak menunjukkan zaman. Kana ni antara, kalau kita belajar nahu pun sebut ulama, antara makna kana ni makna kita ada, telah ada, masa makna zaman kana. Tapi ada kana khasnya pada Allah Ta'ala, dia bukan menunjukkan makna zaman, tapi kana menunjukkan subut wa istiqrar. Tu nahu. Yang walaupun nahu ada kaedah bahasa kita belajar, tapi bila bicara bab ketuhanan, ulama refreshkan pahaman nahu tu bukan mengikut pahaman bahasa, tapi nahu dengan pahaman akidah. Apa makna kana Allahu? Ai sabata wujuduhu wastaqarra wujuduhu. Allah Ta'ala ni apa? Apa makna kana Allah? Maksudnya memang sabit Allah Ta'ala ada, dan tetap ada Allah Ta'ala dulu, kini, selamanya. Dulu, kini, selamanya saya lah syarah tu kan. Dulu satu ketika dulu masyhur dulu, kini, selamanya. Yang dulu, kini, selamanya ni Allah Ta'ala je. Bukan parti, bukan sokong parti. Dulu, kini, selamanya. Kalau dulu, kini, selamanya, dulu pepatah tu tak boleh pakai dah kat sekarang. Siapa? Dulu pun parti lain, sekarang dah parti lain. Betul kan? Memang saya telah buktikan. Pasal kalau hidup zaman masyhur dulu, kini, selamanya, duk tulis dalam banner lah apa untuk kan, mengundi apa. Dulu, kini, selamanya. Dia tu. Yang dulu, kini, selamanya satu je, Allah. Dulu, kini, selamanya. Dan bila macam tu, selama-lamanya macam tu, takkan berubah-ubah. Kita berubah, dulu kecil, sekarang besar. Dulu tu tak payah sebut tu, marah dia. Dulu bodoh, sekarang pandai. Ambil tu. Dulu Wahabi, sekarang Ahli Sunnah wal Jamaah. Dulu apa berisiran, sekarang semua ahli zikir, ahli tauhid. Apa lagi? Dulu lalai, sekarang ahli zikir. Macam tu. Dulu apa? Macam-macam. Yang tak elok tu tukar sekarang jadi baik. Jadi buat apa dulu, kini, selamanya? Kalau ada dulu, kini, selamanya, dia tak agama Islam. Yes, betul. Tapi yang memang dulu, kini, selamanya Allah Ta'ala. Main bahasa sikit itu. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni, dia saja yang sahaja yang ada. Memang ada dia, mula-mula ada saja. Quran pun sebut maksud ada Allah Ta'ala dia saja ada ni. Asal nak sebut tadi tangkan Quran satu hal, di Quran dia sebut hadis dulu. Maksudnya telah ada Allah Ta'ala.
Kalau Quran saya sebut dia syarah bahasa Arabnya. Kana Allah, apa makna kana? Ai sabatallahu, sabata wujuduhu. Sabit sungguh wujud Allah Taala. Sedia dah. Lagi wastaqarra wujuduhu. Dan memang tetap wujud dia. Satu dulu kini selamanya tadi tu. Lagi telah ada Allah Taala itu. Telah ada ni seorang ni. Dengar elok-elok bahasa tu. Apa dia? Seorangnya. Bila pula Allah jadi orang. Ni peribahasa Melayu, peribahasa, sorry, bukan peribahasa, apa? Penjodoh bilangan. Allah seorangnya. Seorang tu bukan menunjukkan orang, menunjukkan se-nya. Kenapa berorang? Penjodoh bilangan, istilah dalam bahasa Melayu. Dalam tata bahasa Melayu yang ni dipanggil penjodoh bilangan. Macam kita sebut sebuah kereta. Yang tu pun kena ambil tahqiq tak? Saya ngaji ada guru yang memang dia syarah tu. Cuma mungkin zaman dia tak mengaji dalam bentuk tata bahasa Melayu, dia tak kerti nak cerita penjodoh bilangan lah apalah. Kita ngaji bahasa Melayu, istilah yang ni dipanggil penjodoh bilangan. Sebuah kereta, mana buahnya? Tunjuk. Sebutir peluru, di mana butir? Boleh faham? Sepucuk nampak, mana pucuknya? Tak, bukan masalah pucuk, butir, buah. Apa? Penjodoh bilangan. Allah ni dia memang sedia ada seorangnya. Jangan salah faham. Saya dah cerita penjodoh bilangan tu. Ada petikai lagi sepok je. Pasal apa? Mu tak reti bahasa Melayu. Saya punya ayat garang tu lah. Pasal apa sepok? Pasal tak ada pun. Penjodoh bilangan faham tak penjodoh bilangan? Tanya dia, sepucuk surat, betul tak? Tunjuk saya mana pucuknya. Sebut sesurat. Macam itulah. Dia tak sedap bahasa tu. Dia nak bagi jodoh dalam bab bilangan dengan benda-benda tu. Tu istilahnya penjodoh bilangan. Dijodohkan dia. Malaikat apa? Seorang malaikat, boleh? Kita guna orang lah. Jin? Sekumpulan jin. Seekor jin. Bukan seorang jin. Tak seekor. Dia masuk dalam binatang kan? Tidur lagi. Kacau je waktu orang tak. Kau mengatakan binatang padaku ya dah. Jenuh kami mujuk lagi. Dia bangun-bangun. Kau mengatakan binatang padaku. Padahal kami lebih beriman daripada kamu. Macam mana saya pernah tiru-tiru? Saya pernah jumpa jin tu, saya khabar tu. Saya tiru tu suasana yang pernah saya alami. Lagi dia orang nak dengar cerita jin tak? Apa aku? Saya memang ada orang tu. Cerita-cerita kata hantar cerita kat anak jin. Panggil tengah malam, panggil cerita jin. Sampai pagi subuh tengok. Kalau boleh dia sambung kata cukup tu padahal tu takkan nak semua cerita. Kenal jin tu siapa dia sudah lah. Takkan nak lalu semua saya punya experience saya dengan jin cerita. Seorang jin ada, seekor jin. Seekor. Kalau marah seekor jin lah kan. Kalau kita pernah jumpa jin baik-baik tak gamak pun nak kata jin seekor. Saya pernah jumpa jin baik. Satu kata jin jahat memang jumpa banyak dah. Ghalibnya jin jahat satu sebut seekor jin. Itulah kan. Manusia pun kadang-kadang dia seekor tu. Maksudnya marah lah tu. Marah lah tu. Kalau sabit dengan macam ular tu. Macam ni? Yelah, kalau dia memang rupa binatang memang seekor jin macam tu lah kan, menyerupai ular. Jadi antara labah ghalibnya pasal banyak yang jahat. Yang orang, manusia pun ramai juga jahat. Awak tak kata seekor manusia? Boleh je pakai itu bahasa. Kenapa? Itu bahasa je, jangan jadi masalah itu. Yang ni pun bahasa penjodoh bilangan je. Allah ada, Allah Ta'ala seorang je. Dan padahal tiada ada menyertanya sesuatu yang lain. Walam yakun syai'un ma'hu. Allah Ta'ala ada ni, tak ada siapa kongsi. Arash pun tak ada, kursi pun tak ada, Nabi Adam tak ada, apa pun tak ada lagi. Itu yang la ilaha illallah wahdahu. Apa makna wahdahu? La syarikalah, lahul mulku, lahul hamdu,
Dia saja yuhyi wa yumis. Dia saja ala kulli syai'in qadir. Itulah ayat yang menunjukkan sabit sa dia, wujud sa dia tak ada siapa kongsi. Kalau dia bagi jadi makhluk orang macam mana, tak ada siapa kongsi uluhiyah dia, ketuhanan dia. Yang sebut apa ni, la ilaha illallah, Allah ni apa? Wahdahu, dia saya ilah. Kata kita kata wujud ni, dia wujud, dia aja yang wujud. Betul, bila dia wujudkan makhluk tak akan duduk martabat wujud tu. Wujud yang kita sebut wahdatul wujud, wujud yang wujudi hakiki. Urdu lah. Wujudul hakiki, wujudun zati. Wujudun zati, wujud hakiki, wujud yang wajibul wujud. Tak ada siapa lah. Wahdahu la syarika lahu. Tak ada siapa berkongsi dengan dia. Bak wujud macam ni, wujud yang zati, wujud yang wujudi, wujud yang wajibul wujud. Tak ada siapa kongsi. Wahdahu la syarikalah, tak ada siapa kongsi. Itu macam mana boleh kata doa tak arah? Apalah, muskil lah tu. Allah Ta'ala dia ada, dia duduk di mana? Astagfirullah. Aduh. Maksudnya asas akidah pun masalah. Yang kita pelik apa dia? Ada lagi orang duk pungut perkataan dia, boleh mengaji dengan dia, duk apa, menjadi pengkagum dia. Wah, tu muskil lah. Yang bahaya orang-orang jahil dalam bab agama ni bercakap. Walaupun dia buka kitab bertambur-tambur ni, buka kitab, tapi sesat menyesat kan. Bahaya tu. Dah bahaya di suku. Orang yang pihak berkuasa pula tak ambil tindakan kat dia. Tu muskil sangat, tu muskil lah. Muskil. Satu saya sebut muskil ni, nanti yang kalau sebut pihak berkuasa ni, doa lah mudah-mudahan pihak berkuasa ni berakal sikit. Kalau COVID dia boleh buat tindakan tak bagi Jumaat, SOP. Kan bila SOP orang patuh tak? Patuh je. Cuba dia ambil tu, bagi sengap kau tu saya lagi bercakap. Tak nak patuh, ambil tindakan dia. Bubuh dalam pagar jarang tu. Gunakan polis, Majlis Keselamatan Negara. Ambil tu, siapa? Agak-agak patuh tak ada? Patuh. Orang pun nanti akan patuh dah, siapa? Memang patuh. Orang yang ada kuasa ni, inilah guna kuasa untuk menyekat pahaman-pahaman sesat tu. Macam mana kuasa ada, dia boleh sekat orang main sembahyang Jumaat tau. Boleh faham saya sebab apa? Dia boleh sekat 12 orang saja, dia boleh sekat 6 orang saja, dia boleh sekat 23 orang saja, dia boleh sekat 40 orang saja, dia boleh sekat penuh masjid saja. Yang ni pun sepatutnya dia boleh sekat ni ahli sunnah wal jamaah saja. Wahabi, go to hell lah you. Patutnya boleh tau. Inilah guna kuasa. Di atas kaedah tu juga orang ada kuasa. Kalau dia ada kuasa, siapa mencuri, potong tangan. Siapa zina, sebat, rejam. Siapa tak sembahyang, potong kepala. Kena buat peraturan dengan apa dia. Siapa main masjid dah kamat, kunci pintu pagar. Kan? Boleh, betul. Biasa kena. Ada orang biasa kena tu. Dah main lambat sikit, kamat je, Allahu Akbar, kunci pintu pagar, kunci masjid. Buatlah undang-undang macam ni. Siapa masuk sembahyang maghrib, ada ustaz mengajar, kunci pintu, jangan bagi keluar. Isyak balik. Lepas isyak bawa balik, kunci. Kalau nak keluar terkencing pun tengok betul-betul nak terkencing lah. Tengok ada tak petanda nak kencing lah, baru boleh keluar. Tu pun bagi kupon, ambil pegang isi bawa balik. Pegang isi tu, masuk balik, baru boleh keluar. Macam mana dia boleh kunci tak bagi orang masuk masjid? Kunci jangan bagi orang keluar masjid, bagi orang dengar mengaji. Berapa orang boleh faham sembahyang tu wajib, tapi berapa orang faham mengaji tu wajib? Saja nak ambil perkataan orang-orang yang hebat-hebat bercakap macam tu, kita tukang copy paste je. Berapa orang faham sembahyang wajib, dia boleh main sembahyang, tapi dia bodoh, dia tak faham mengaji wajib. Berapa orang yang faham mengaji ni wajib, dia boleh balik selamba yang menuhi ni, miu peng balik. Itu yang balik. Yang duduk tu suku, sandar relax, yang macam pandai. Berapa orang yang betul-betul ni memang nak mengaji, dah dia faham mengaji ni wajib. Alah, semayang yang dia kata wajib tu pun, tengok dia semayang lah ke mana. Alah, bukan bersungguh pun semayang, bukan ikut SOP semayang pun. Kasar sikit lah ayat-ayat tu kan.
Nak sebut kata gunakan undang-undang tu. Nak sebut kata asal nak faham apa yang sepatutnya kena faham, yang kata Allah Ta'ala ni dia memang seorang dia ya, yang tak ada siapa kongsi adanya dia, yang memang dia hakiki wujud, tak ada siapa nak boleh menafikan kewujudan dia, yang ada dia tiada sertakan oleh orang lain. Walam yakun syai'un ma'ahu syai'. Kita selalu dengar tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dahlah wahdahu, la ilaha illallah pun maksud Allah jua ilah, makhluk bukan tak bersifat ilah sama sekali. Wahdahu berseorangan dia, la syarikalah, tak ada siapa sekutu dengan dia. Lahul mulku, dia saja yang memiliki kerajaan. Lahul mulku walahul hamdu, dia saja pemilik kepujian. Biadil khair, di tangan dia, pada kekuasaan dia saja mempunyai khair ataupun syar. Syar tu kena syarah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia saja yang kuasa atas setiap satu. Tu power tu ayat tu. Artinya kalau kita faham tu, baca tu sudah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu pun ada beberapa riwayat, ada yang tak ada yuhyi wa yumiit, ada yang ada lah. Maka segala tanda wajib adanya itu dengan dalil nakli dan dalil akli. Situ dulu. Jadi kita nak faham ni, nak bagi faham wujud sifat nafsiyah. Wujud terjemah ada apa? Ada tu menunjukkan ada zat maujud, ada ain maujud. Itu hafal. Itulah maksud nafsiyah. Yang menunjukkan Allah Ta'ala memang ada, sedia ada, dan ada dia tiada dikeranakan oleh satu kerana. Itulah maksud nafsiyah. Dalil ke hadis tu sikit, memang Allah Ta'ala sedia wujud. Ada sedikit masalah penjodoh bilangan. Khas nak faham tauhid, Allah saja yang wajibul wujud, wahdahkan wujud dia, tak ada siapa kongsi dengan wujud dia yang wajibul wujud, wujudul wujudi, wujud hakiki, wujudul zati, wajibul wujud. Istilah tu boleh ambil semua, kalau boleh hadam, masya-Allah, bestnya. Pasal apa? Memang tu khas istilah untuk Allah Taala. Makhluk tak kongsi langsung bab tu. Okey. Ada soalan? Oh, berhenti sebab tu. Dan bukan dengan tiada satu sebab. Berhenti tu. Bukannya dikeranakan. Macam tak tadi? Bukannya kerana apa? Bukannya tu bukan sambung dengan ayat sebelumnya. Berhenti dah tadi tu. Mana dia? Berhenti kat sebab tu. Berhenti kat sebab tu. Bukannya zat tu kan. Tiada dengan satu kerana dan tiada dengan satu sebab, macam tu kan? Bukannya kerana apa ada ia. Bukannya tak ada nya mana? Itu senang, cari nya saja ni pun kena payah ya. Memang ada tempat kadang kita kadang nya tu, kita duduk tengok nya tu ya. Bukannya kerana apa ada ia. Ada ia Allah Taala, ataupun kerana apa ada ia ada tu. Kerana apa ia ada ia ada. Kenapa ia ada? Kenapa ia ada? Ia ada. Macam tu kan. Okey, boleh. Tak lawak dah tu, nyami-nyami tu lawak lagi ya. Lagi habis. Dan apa? Atau taksir. Dan Dia nak atau kata tadi kerana apa ada ia, ni sebab apa ada ia. Dia guna bahasa satu kerana apa ada ia, satu dia guna bahasa sebab apa ada ia. Kerana apa, sebab apa. Boleh. Dan di depan lagi sama sekali. Dan tiada dengan satu sebab. Dah sebelum tu. Dan tiada dengan sebab. Dan tu dia nak taksir yang sebelum tu, yakni zat Allah Ta'ala itu tiada dengan satu kerana. Dan tu dia nak taksir yang sebelum tu. Mana tadi? Yakni zat Allah Ta'ala itu
Ya. yakni zat Allah Ta'ala itu Tiada dengan satu kerana. Dan. ada tu dia nak tafsir tu, nak tafsir ayat. Oh, itu tafannun ibarat istilahnya. Tahu tiada dengan satu kerana. Satu dah. Bahasa lain tiada dengan satu kerana ni, dan tiada dengan satu sebab. Atau tafsir pun satu boleh juga. Tapi tak tafsir pun. Yang ni dia bagi tafannun fil ibarah. Istilah tafannun ni mempelbagaikan cara untuk mengolah bahasa. Tiada dikeranakan oleh kerana, tiada disebabkan oleh satu sebab. Oh, benda tu tak tulah lah, tapi dipanggil tafannun fil ibarah. Tafannun, fanna ni mana? Mempelbagaikan cara percakapan, cara penyampaian. Tafannun fil ibarah. Kalau atau tafsir, dia bukan nak tafsir pun. Atau dia muradih ya. Tahu apa? Tak atau ni untuk tafannun fil ibarah. Tiada dikeranakan oleh satu kerana, dan tiada disebabkan oleh satu sebab. Apa tiada disebabkan oleh satu sebab? Tiada dikeranakan oleh satu kerana tu lah. Pasal apa guna bahasa lain-lain? Tafannun fil ibarah. Dia okey. Kerana dekat lafaz Allah tadi nama subut. Oh, subut wastiqrar. Istiqrar. Istaqarra yastaqiru istiqraran. Subut wastiqrar. Macam wa kana Allahu ghafurar rahima. Quran tak? Wa kana Allahu ghafuran, adalah Allah Taala ni pengampun. Bila adalah ni, bila Allah Taala mengampun? Dulu dia mengampun. Dulu dia mengampun. Lah ni tak mengampun. Lah ni mengampun tak? Tu macam mana boleh faham tu? Kana fi'il madhi. Fi'il madhi ni madalla ala madha wa qada. Dah lepas. Waktu kana Allahu ghafuran, dulu mengampun, lah ni tak mengampun dah. Gitu. Dah. Betul, macam mana boleh faham lah ni mengampun? Kenakan kana. Macam mana? Kana tu dengan mana? Subut wa istiqrar. Jadi kana maksudnya sabata sifatu ghufranihi ka ghafuran, wa sifatu rahimihi wa subuti rahmatihi. Subut ghufran dan rahmat Allah Taala. Wa istaqarra ghufranuhu wa rahmatuhu. Bukan dengan mana madha wa qada, tapi dengan mana subut wa istiqrar, dengan mana sabata wa istaqarra. Ya, sabit dan tetap, subut dan tetap. Kana Allah ghafuran maksudnya sabata ghufranuhu wa sabata rahmatuhu. Lagi kana Allah tu dengan mana istaqarra ghufranuhu wa istaqarra rahmatuhu. Kana menunjukkan mana subut wa istiqrar. Ulama kita diajar nahu, dalam nahu tu dia ajar tauhid. Saya ngaji Tuan Hujur Ghazali dia ajar itu. Dia ajar nahu saya. Tapi dia ajar nahu tu, dalam nahu tu tauhid ada, tasarruf ada, tafsir ada, hadis ada. Semua siap dalam tu. Oh. Lagi. Dah banyak. Mana bahasa tu? Ada sabit tu subut lah. Subut bahasa subut. Awak disabitkan kesalahan. Masak banyak kan? Sabit, Abraham sabit. Abang sabit. Abang nak sabit. Potong kepala kan? Abang nak sabit ni? Pasti. Apa makna Allah Taala pemurah? Apa nak Allah Taala kana Allah ghafuran? Apa nak ghafur pengampun? Apa nak pengampun? Sabit pengampun tu. Apa makna sabit? Bukan dulu yang mengampun. Maksudnya memang sungguh tak boleh nak dinafikan, berkekalan sifat ghufran dia. Boleh? Tu mana sabit. Awak didapati bersalah, cas, sabit kesalahan, mengedar dadah. Tadi masak banyak kan? Contoh, ni bukan orang ni lah, orang sana tu. Mengedar dadah. Awak nak sabit, subut, sungguh, pasti. Tak boleh nak dinafikan sama sekali. Tu, sabit. Sabit. Boleh? Bahasa tu memang penting sebenarnya. Kadang-kadang dia bahasa tu, saya dah biasa bahasa tu, saya tak heran. Nanti yang bertanya ni siapa tak boleh hadap, tanya lah.
Memang kerana tune saya tinggi je lah kan. Main-main bahasa tu sambil ada timing tinggi pun lantak habis lah kan. Macam tanya zat tadi tu belum tempat dia lagi. Tapi rasa kalau perhati tu boleh faham dah zat kan. Sebut zat dia, sebut wujud dia, sebut ain dia, boleh faham dah zat tu apa dia. Boleh insya-Allah. Tanya faham. Tak faham kalau ngaji lama sikit. Baru dengan satu kuliah. Ha? Sabit dan subut samalah. Yang tu kena ngaji Arab sikit. Esok pandai. Sabit simpain, subut masdar. Tak faham? Biar kamu tak faham. Biar dulu. Macam kidam kodim. Mau jenuh hadis kudus. Macam sebut kudrat qadir. Jenuh. Tak boleh beza pening lah. Baru ngadap. Ya dulu. Kokoh lah. Pelan-pelan lah. Lagi. Ada lagi. Dalil kan. Kita tengok daripada depan tu, kata dalil nakli ni Quran dan hadis. Ya. Yang kita duk dengar ijma' nafi tu tak ada. Dalil asal Quran hadis. Ijma' qiyas ni dia panggil Allah SWT. Apa dia panggil? Dalil, panggil dalil tu kan. Dalil qat'i. Tapi kalau kata nas ni, teks ni Quran hadis. Kalau kata nas, teks Quran hadis. Ijma' ulama tak dia panggil nas, teks. Tapi dia salah satu kaedah dalil hujah. Hujah yang muttafaq. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah pakai Quran, hadis, lagi ijma', qiyas. Dua ni Wahabi selalu tinggal. Wahabi dia sebut dua, Quran hadis. Dia yang dia jadi bodoh sampai tak faham apa ijma' dan qiyas. Pasal dia Quran hadis lah. Saja Wahabi kena sebut kat situ. Pasal memang dia sebut Quran hadis. Dia tak bicara apa ijma'. Ijma' dia banyak dia bertikai ijma'. Apa masalah kat dia tu? Hadanallah ila siratal mustaqim. Dia asal sebut ijma' qiyas tu nak menunjukkan ni adillah yang muttafaqah. Dalil-dalil yang dipakai atas nama dalil, maksudnya antara kehujahan untuk ambil dalil ijma', qiyas. Qiyas isah dalil, tapi nas Quran hadis. Bila sebut dalil nakli tu dia menunjukkan pada dalil nas. Ya, betul. Ya. Itu kalau sebut dalil kesemuanya termasuk dalam. Ya, betul. Jadi bila dalil nakli Quran hadis, nas. Pula tu sebut dah itu. Bila sebut nakli pun bukan mentah-mentah terjemah. Cara dilalah tu macam mana nak faham? Istidlal tu. Yang tu juga Wahabi selalu tak sebut. Saja sebut ke Wahabi tu. So Wahabi ambil terjemah. Dia kata baliklah pada Quran hadis. Mohong. Dia hanya balik pada terjemah Quran hadis. Kalau betul-betul ulama kita balik Quran hadis, balik pada apa dilalah pada Al-Quran hadis. Kalau hadis pun dia sebut bohong, dia terjemah hadis lah. Dia bukan ambil pada dilalah apa yang ada dalam hadis. Bukan dia kata bohong tu, memang bohong. Satu, dia jadi kelayi dengan kita. Lagi. Satu saja mustahil. Oh, satu ya. 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 99 tu. Oh, best juga salah tu. Ya. Apa hubung kait antara Asmaul Husna yang kita sebut lalu angka 99 tu dengan sifat 20 tu? Sifat 20 ni rumusan, formulasi. Seluruh sifat 99 tu sebenarnya dikompreskan, dipadatkan, pati dia 20 ni. Faham 20 ni, tak ada satu pun menafikan asma 99 tu dengan makna wasfi yang ada pada asma tersebut. Bahkan dengan faham 20 ni boleh jaga 99 tu jangan salah hurai asmaul husna. Ya. Pemurah kan. Kalau tak faham sifat 20, silap syarah Ar-Rahman masuk parit. Masuk gaung, maksudnya salah menghuraikan Ar-Rahman.
Jadi atas kata soalan ada apa kaitan antara Asmaul Husna tu dengan sifat 20 ni? Sifat 20 ni tu parti, rumusan, dia kompres macam tu kan. Parti betul-betul ni ambil ni tak mengaji Asmaul Husna pun tak apa. Tak apa dari sudut apa? Faham kita korang salah tak silap lah. Tapi kalau tak mengaji sifat 20 ni, tengok nanti tergelincir banyak. Tergelincir pasal apa? Pasal tak faham disiplin untuk ambil faham macam mana nak huraian Asmaul Husna tu. Kalau hanya semata-mata ambil bahasa terjemah lughah, tak faham dalam konteks ketuhanan, tu yang saya kata masuk parit tu. Masuk parit apa? Dia akan memberi huraian salah. Huraian salah kepada orang salah. Antara nama kan, antara nama Asmaul Husna ni An-Nur, terjemah cahaya. Allah cahaya. Okey tak? Kan masuk paket tu. Dia mesti ada makna cahaya yang layak. Pasal apa boleh faham macam tu? Mukhalafah lil hawadis. Alhamdulillah. Kalau Allah cahaya yang layak, pasal cahaya dia tetap faham cahaya tu, cahaya yang layak. Mensabit cahaya pun tak lah masalah. Pasal mustahil makna cahaya, tapi mesti ada makna nur yang selayaknya. Tapi bukan terjemah tu dipakai untuk mengertikan maksud. Subhanallah. Pasal mengertikan dengan makna cahaya salah. Macam mana dia faham duduk, orang taklah berada di atas. Masalah tu lah. Masalah lah. Tak faham parti ni, 20 ni. Dia tak faham parti ni. Jadi dia syarah ikut dan dia tak ada disiplin. Dia tak ada disiplin. Sampai dia memungkinkan benda-benda yang mustahil macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak faham parti ni, sepe ni, format ni. Itu kot, sekali dulu. Atas kata kaitan macam tu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdala salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun.